Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar chemistry. Topik kita pada hari ini adalah protons, electrons dan periodic table part 1, bahagian 1. Kalian boleh refer pada buku teks muka surat 152 untuk rujukan. Okey, proton. Anda masih ingat lagi apakah itu proton? Kita revise semula pelajaran yang lalu. Okey, proton adalah positive charge yang ada pada atom. Okey, kenapa pentingnya untuk kita tahu proton ini? Kerana kita boleh mengenali sesuatu elemen menggunakan proton number mereka. Okey, kerana semua atom untuk satu jenis elemen dia mempunyai nombor proton yang sama. Sebagai contoh, semua karbon ada 6 proton. Semua oksigen ada 8 proton. Okey. Mesti ada yang akan tanya pada akak. Adakah perlu untuk kita hafal elemen tersebut ada berapa number of proton? Kita tidak perlu hafal kerana kita ada periodic table. Periodic table ini adalah satu table yang menyenaraikan semua jenis elemen yang dah dijumpai di dunia. Okey, saintis-saintis dah senaraikan dan dekat situ juga ada data-data yang disertakan sekali berkenaan dengan elemen tersebut. Jadi anda tak perlu untuk hafal elemen apa dan apa yang ada pada elemen tersebut, tetapi anda kena tahu macam mana nak baca periodic table. Okey, kita zoom satu tile yang ada pada periodic table. Okey, anda nampak pada skrin ada nombor 6, ada huruf C, ada karbon dan ada nombor 12.011. Ini adalah data untuk elemen tersebut. Okey, apakah data yang disertakan? Okey, kita tengok nombor 6. Ini adalah, okey, ini adalah number of proton. Okey, nombor 6 itu adalah number of proton. Inilah yang akak maksudkan tadi. Bila anda ditanya, okey, elemen apakah yang mempunyai number of proton 6 sebagai contoh, anda tak perlu hafal. Anda tengok pada periodic table, anda tengok di periodic table, anda nampak nombor 6. Oh, dia adalah milik karbon. Senang bukan? Dan di periodic table juga turut disertakan nama ataupun name of the element. Okay, so kalau awak takut salah eja ke dan sebagainya, awak boleh refer pada periodic table. Huruf C yang ada di atas tulisan karbon itu adalah chemical symbol untuk elemen tersebut. Dan 12.011 adalah nuclear number ataupun mass of an atom. Berat untuk satu atom tersebut. Okay, anda tak belajar lagi. Kita akan belajar in depth bila tiba masanya. Jangan risau. Okey, habis untuk proton, kita tengok pula pada elektron. Kita tahu elektron berada di luar nukleus. Okey, mereka tidak bersama dengan di nukleus. Okey. Yes, sebab electron whiz around an atom outside its nucleus. Okey, ini adalah elektron. Dan elektron duduk pada shell. Dia it occupy shells. Ini adalah shells yang awak nampak macam bulat mengelilingi nukleus ni, itu adalah shell. Dan shell juga ada nama lain iaitu energy levels ataupun orbit. Tapi selalunya kita gunakan shell sahaja, lebih mudah. Okey, setiap shell boleh pegang certain number of electron sahaja. Untuk shell yang pertama hanya boleh ada 2 elektron sahaja, manakala shell yang kedua boleh pegang sehingga 8 elektron. Kita tengok pada contoh yang pertama, lithium ada 3 elektron. Okey, kita lukis nukleus. Okey, untuk soalan macam ni, anda hanya perlu lukis bulat untuk nukleus. Awak tak perlu lukis proton ada berapa, neutron ada berapa. Hanya lukis satu nukleus. Okey, pertama, kita lukiskan shell yang pertama dan 2 elektron. Okey, kita tahu lithium ada 3. Sekarang kita dah letak 2 pada shell yang pertama. Maknanya lithium ada berbaki satu lagi elektron. Kita lukis shell yang kedua dan kita letak 1 elektron. Mudah bukan? Okey, untuk lebih memahamkan awak, kita tengok contoh yang seterusnya. Nitrogen ada 7 elektron. Anda lukis nukleus di tengah.
Anda lukis 2 elektron pertama pada shell yang 2 elektron pada shell yang pertama. Seterusnya, kita tahu nitrogen ada baki lagi 5 elektron. 7 tolak 2, kita ada baki lagi 5. Kita letak pada shell yang kedua. Dah siap? Senang kan? Okey, kita tengok, kita teruskan dengan contoh yang sedikit susah. Ya, akak harap awak dah semakin faham macam mana nak buat. Okey, kita cuba sama-sama. Anda lukiskan nukleus untuk sodium. Kita letak 2 elektron pada shell pertama. Okey, sekarang ada baki lagi 9 elektron. Kita tahu shell yang kedua hanya boleh letak 8 maksimum. Jadi kita lukis shell yang kedua dan 8 elektron di situ. Okey, apa jadi dengan satu lagi elektron yang berbaki tu? Kita tambahkan lagi satu shell dan letaklah elektron tu di luar. Okey, dapat? Kalau tak dapat ataupun kurang faham, anda diminta untuk ulang semula bahagian macam mana nak lukis elektron pada atom. Okey. Kita teruskan dengan topik electronic structure. Okey, electronic structure boleh ditulis dalam cara yang lebih mudah. Sebab kalau kita ada 50 elemen, takkan 50 elemen kita nak kena lukis model. Betul tak? Jadi kita ada cara untuk permudahkan susunan elektron dan kita tulis dalam cara electronic structure. Anda jangan bimbang, akak akan guide awak macam mana nak buat. Okey, steps untuk tulis electronic structure. Kita ambil contoh lithium tadi dengan 3 elektron. Okey, untuk tukarkan kepada electronic structure, okey, kita tahu shell yang pertama boleh letak 2 elektron. Jadi awak tulislah 2 dan koma. Ada lagi satu elektron di luar untuk shell yang kedua pada lithium. Satu bukan? Ada lagi satu elektron. Awak tulislah 1. Siap dah. Senang. Sungguh senang, betul tak? Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Nitrogen ada 7 elektron. Macam mana nak tukar? Okey, kita tahu shell yang pertama ada 2. Jadi kita tulis dulu 2 dan koma. Ada lagi baki 5 elektron pada shell yang kedua, kita tulis 5. Jadi electronic structure untuk elektron adalah 2,5. Jadi itu sahaja. Anda diminta untuk melakukan exercise. Jangan risau, exercise ni dah disertakan sekali berasingan. Cuma akak harap kalian boleh belajar untuk mula mempraktikkan predictable untuk melakukan latihan tersebut. Predictable juga ada diberikan sekali. Dan secara ringkasnya, atom boleh dikenal pasti melalui number of proton. Dan kita tahu elektron dia akan duduk pada shell ataupun dengan nama lain dia orbit ataupun energy level. Okay, anda kena ingat, shell hanya boleh menampung beberapa number of elektron. Untuk layer yang pertama hanya 2 elektron. Shell yang kedua boleh up to 8 elektron. Yang selebihnya awak boleh tambah shell di luar. Dan electronic structure menunjukkan berapa elektron yang ada pada setiap shell. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Akak harap anda boleh selesaikan semua latihan dan kita akan pergi ke Zoom session untuk sebarang pertanyaan dan penerangan dengan lebih lanjut. Terima kasih.